A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahdina lima khulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Yang pertama dan utama saya balas salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada pagi Sabtu ini. Sama-sama kita menerokai hadis lagi yang baru daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Cuma sebelum saya mula pada hari ini, ada nak bagi hadiah sikit lah kepada sebahagian daripada antum. Tapi hadiah ni saya akan hanya bagi kalau sekiranya antum jawab soalan. So macam mana nak jawab soalan dia? Jawab soalan dia adalah melalui WhatsApp. Okay. Jadi apa hadiah yang kita nak bagi? Hadiah yang kita nak bagi adalah kitab Umdatul Ahkam yang saya guna. Jadi siapa yang tak ada kitab ni, kalau sekiranya antum jawab, dia ada 3 kitab yang nak diberikan. Jadi antum boleh get ready lah dekat yang WhatsApp group. Jadi dia punya rules adalah siapa yang jawab pertama sekali dengan jawapan yang tepat, insya-Allah kita akan berikan antum kitab tersebut insya-Allah taala. Okey. Jadi yang pertama sekali soalan saya adalah berkaitan dengan pengajian minggu lepas. Senang sahaja, iaitu sebutkan salah satu daripada anggota wuduk yang wajib dibasuh. Sebutkan salah satu anggota wuduk yang wajib dibasuh. Okey, dah dapat jawapan dah pertama. Dan Puan Rahmah, kan? Ada beberapa jawapan tapi Puan Rahmah yang jawab terlebih dahulu. So saya akan reserve untuk Puan Rahmah, sebentar nanti saya akan berikan. Soalan yang kedua saya adalah sebutkan salah satu ciri dosa besar. Last week kita ada sebut 10 ciri dosa besar. Sebutkan salah satu ciri dosa besar. Okey, juga ada dijawab. Tapi itu okey. Jawapan ni actually kurang tepat, ada yang lebih tepat. Jadi masih terbuka lagi. Sebutkan salah satu ciri dosa besar. Bukan dosa besar dia, ciri dia. Karakteristik dia. Ada beberapa jawapan yang diberikan, tapi itu sebenarnya adalah dosa dia. Kita nak ciri-ciri dia. Sebagai contoh, ada yang jawab zina, syirik, itu memang dosa besar, tapi itu bukan ciri-ciri dia. Sebutkan salah satu ciri dosa besar. Saya tengok ada tengah typing, tapi tak tahu apa. Okay, jadi saya boleh terimalah daripada Tuan Zailani, dia kata hukumnya ada disebut dalam Al-Quran. Bolehlah, hukuman dia ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi 2 dah reserve dah, lagi 1. Soalan yang terakhir. Hadis minggu lepas, Nabi SAW ada sebut tentang salah satu anggota badan, anggota wudu. Apa anggota itu? Hadis minggu lepas, Nabi kata, wailun, celakalah bagi mereka-mereka yang tak basuh this part of the body. Jadi apa anggota tersebut? Okey, dah ada 3 dah. Yang tumit jawapan dia. Jadi dijawab oleh Cik Jamil dulu. Jadi yang saya nak berikan terlebih dahulu lah, yang tadi adalah Puan Rahmah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Tuan Zailani. Dan yang ketiga adalah yang jawab terlebih dahulu adalah Encik Jamil. Saya rasa saya nak bagi sekarang, boleh ke depan tak?
Syukran. Syukran. Yang lain yang tak mana tak apa, ada lagi nanti. Masya Allah, hari ini ada banyak buku nak diberikan. Nanti lepas kelas lah, insyaAllah ta'ala towards the end, kita akan berikan insyaAllah ta'ala. Jadi pada hari ini insyaAllah ta'ala, kita nak masuk kepada hadis yang keempat dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Jadi kita nak lihat kepada hadis dalam bahasa Arab terlebih dahulu sebelum saya bacakan terjemahannya. Hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyarsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina' thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafdhin li Muslim falyastanshik bi minqaraihi min al-ma' wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshik. Kita baca translation dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang antara kamu berwudu, hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya lalu dihembuskannya. Siapa bersuci daripada hadas kecil dengan menggunakan batu, hendaklah dia lakukan dengan bilangan ganjil. Jika salah seorang antara kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia basuh kedua-dua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bekas sebanyak 3 kali. Kerana salah seorang antara kamu tidak tahu di mana dia meletakkan tangannya. Dalam redaksi Imam Muslim, hendaklah dia menyedut air dengan hidungnya. Dalam redaksi lain, siapa yang berwudu hendaklah dia menghirup air ke hidung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang keempat ikut urutan tulisan yang dikarang dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita nak lihat kepada apakah di antara poin-poin penting yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali antara benda yang penting yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang disyariatkan untuk kita melakukan istinsyaq dengan istinsyar. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq dalam wudu membawa erti kita memasukkan air, mengambil air sedikit lalu dimasukkan ke dalam hidung. Itu dipanggil sebagai istinsyaq. Manakala istinsyar adalah kita hembus ataupun keluarkan air daripada hidung. Dan ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Ulama kita bersepakat bahawa mengatakan yang masukkan air dalam hidung dan keluarkan air dalam hidung adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma yang menjadi perselisihan para ulama, dia wajib ke sunat. Kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, para ulama mengatakan masuk air dalam hidung, kemudian keluarkan air daripada hidung, hukumnya adalah sunat. Tapi jangan terperanjatlah kalau kita bertemu dengan sebahagian mazhab yang lain. Mereka mengatakan yang masuk air dalam hidung adalah wajib, istinsyaq dengan istinsyar pada mereka adalah wajib. Cuma pandangan yang diguna ramai dekat Singapura ni, mazhab Syafi'i adalah mengatakan itu adalah sunat. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada jelaskan apa hikmah kita basuh kita punya ataupun masukkan air ke dalam hidung. Dalam sebagian hadis yang lain, kata Nabi SAW, kerana syaitan bermalam dekat khayshum kita. Khayshum adalah dekat sini kita, sebelah dalam. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, syaitan bermalam dekat sini. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ramai di kalangan ulama silaf dan kontemporari berpandangan bagi golongan syaitan untuk masuk ke dalam badan is something which is possible. Kita panggil sebagai kerasukan. Mereka gunakan hadis tadi, yang mana Nabi SAW mengatakan salah satu tempat syaitan duduk dekat badan manusia adalah di khayshum. Ada segelintir di kalangan ulama silaf dan juga sebahagian daripada mereka pada zaman ini mengatakan yang kerasukan adalah sesuatu yang tak boleh berlaku.
Tetapi according to jumhur di kalangan ulama, majority of the scholars daripada dulu sampai sekarang, mereka mengatakan kerasukan adalah sesuatu yang boleh berlaku. Dan antara hujah yang mereka kedepankan juga adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Nabi mengatakan yang syaitan berlari ataupun berjalan dalam tubuh badan manusia menerusi peredaran darah manusia. Jadi itu menunjukkan ya, kerasukan adalah sesuatu yang possible. Jadi antara benda yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah masukkan air ke dalam hidung, keluarkan air daripada hidung. Dimasukkan panggil istinsyaq, dikeluarkan panggil istinsyaq. Macam mana nak lakukan istinsyaq? Ada dua cara sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Cara yang pertama, kita separatekan. Maksudnya adalah kita koma-koma dulu 3 kali. Kemudian kita masukkan air ke dalam hidung dan hembuskan sebanyak 3 kali. Kita separatekan, pisahkan. Koma-koma dulu 3 kali, kemudian baru masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula di kalangan ulama mengatakan adalah kita combine sekali, jamakkan sekali, iaitu ambil air dekat telapak tangan, kemudian masukkan sikit dekat mulut untuk kita berkomor-komor dan masukkan yang baki ke dalam hidung. Dan buat ini sebanyak 3 kali. So, beza antara pendekatan pertama dengan pendekatan yang kedua, salah satu pendekatan adalah dipisahkan antara koma-koma dengan masukkan air ke dalam hidung. Pendekatan yang kedua adalah dikombainkan, dijamakkan antara masukkan air ke dalam mulut dan juga ke dalam hidung. Dan antara indahnya ajaran Islam adalah kita lihat sampai hidung pun, lubang hidung ni, Nabi SAW perintahkan kita untuk menyucikan tempat tersebut. Sampai gitu sih. Jadi, sebagaimana saya maklumkan tadi, kita basuh ataupun kita masukkan air ke dalam hidung termasuk dalam perkara yang sunat according to mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i kata sunat, dia kata tak wajib? Kerana mereka mengatakan surah Al-Ma'idah yang kita baca minggu lalu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat famsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kamu. So according to mazhab Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tak sebutkan tentang masukkan air dalam hidung. Jadi mereka mengatakan, since tak disebutkan oleh Allah, maka dia tak wajib. Yang wajib adalah apa yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Jadi apa yang ada yang ekstra dalam hadis Nabi SAW, maka dia termasuk dalam sunat. Mazhab yang lain pula pandangannya berbeza. Dia kata, bukankah hidung ini termasuk dalam muka? Jadi dia guna ayat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat farsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan salat, basuhlah muka. So dia kata, hadis ni tugas dia adalah untuk explain, untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Jadi mereka mengatakan, hidung ni termasuk dalam muka. Jadi kalau anything yang within the part of muka, dia juga termasuk dalam wajib. That is another way of understanding. Itu adalah cara yang kedua dalam memahami this particular hukum. Jadi benda ni boleh berlapang dada lah pada pandangan saya, since ulama kita daripada dulu berbeza pandangan. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib, maka boleh kita berlapang dada. Bagi mereka yang mengatakan sunat, kalau boleh jangan tinggalkan lah. Jangan kita tinggalkan because of benda tu sunat. Para sahabat Nabi SAW, mereka kalau tahu benda tu sunnah, mereka akan ikut. Tapi zaman kita ni, kadang-kadang bila kita dengar word tu sunat, kita tinggalkan. Sunat je, tak baca, tak buat benda tersebut. Jadi itu adalah kalau boleh kita elakkan. Perkara yang kedua yang kita nak sentuh pada hari ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul SAW tadi adalah istijmar. Apa itu istijmar? Istijmar adalah menggunakan batu untuk bersuci. Apa saya maksudkan? Ini ada kaitan dengan kita buang air, sama ada kecil ataupun besar. Ada dua cara sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Pertama sekali kita gunakan air kalau kita beristinja. Kalau sekiranya tak ada air, pada zaman Nabi SAW, Nabi gunakan batu. Kenapa Nabi SAW gunakan batu? Kerana Nabi
hidup dekat daerah padang pasir. Jadi salah satu benda ataupun bahan yang barangkali mudah didapati adalah batu. So kalau air tak ada, Nabi SAW ajar sahabat Nabi menggunakan batu. Dalam masa yang sama juga, Nabi SAW ajar certain adab yang ada kaitan dengan istijmar ini. Kalau gunakan batu, kata Nabi SAW, falyutir. Gunakanlah bilangan yang ganjil. 3, 5, 7. Ustaz, berapa banyak nak gunakan Ustaz? 7 ke 5 ke 9 ke 11? Kata para ulama, sampailah zat najis tersebut hilang. Which means kalau dengan 3 batu zat najis tersebut dah hilang, dah memadai dengan 3. Kalau pakai 3 tak hilang-hilang, perlukan pada 5, guna 5. Jadi angka yang dipilih oleh Nabi SAW adalah angka yang ganjil. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah al-witr, yuhibbul witra. Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha ganjil dan suka pada perkara-perkara yang ganjil. Jadi istijmar menggunakan batu adalah dengan menggunakan bilangan yang ganjil. Ada juga diajar oleh Nabi SAW. Nabi katakan sebahagian benda ni tak boleh digunakan untuk istijmar. Antaranya adalah tulang. Orang baru habis makan ayam, dia punya tulang, dia buang kat mana tu? Kat hutan. Dan antum pula buang air kat situ, tengok tak ada air, batu pun tak ada, yang ada tulang. Jadi Nabi SAW larang kita menggunakan tulang ketika mana kita nak kesat zat najis itu. Tak dibenarkan oleh Nabi SAW. Sama juga yang tak dibenarkan adalah dengan kita menggunakan apa-apa bentuk makanan. Tak dibenarkan oleh Nabi SAW. Kenapa tak boleh guna tulang Ustaz? Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, itu adalah makanan bagi golongan bangsa jin. Nah, suka kita ingatkan antum, jin tak makan tulang. Kata Nabi SAW, tulang ni kalau dibaca basmalah, kita makan ayam sebagai contoh, kita beli tipis chicken meat kat KFC. Sudah habis makan, tu ada orang tumbang sembarang. Maka dan partikular tulang, kata Nabi SAW, akan dijadikan seolah-olah dalam berbentuk daging yang dapat dilihat oleh golongan bangsa jin. Kemudian mereka makan daripada daging tersebut. Ini bukan saya yang katakan, tapi kata Nabi SAW. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita percaya ataupun meyakini apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini salah satu makanan, sumber makanan bagi golongan jin adalah tulang, kemudian akan diletakkan daging yang dapat dilihat oleh golongan jin dan mereka akan makan daripada perkara tersebut. Here comes another issue. Ustaz, zaman Nabi sebut tentang air dan batu. Sekarang kita tak guna batu Ustaz. Ada yang pergi toilet bawa batu? Tak. Kita kalau pergi camping pun saya rasa jarang-jarang orang pakai batu untuk kesat dengan bersihkan dirinya. Barangkali kalau tak ada air, yang sering kali digunakan, especially zaman ini, antaranya adalah tisu. Jadi boleh tak kita gunakan tisu? Kata para ulama kita, anything yang dia punya boleh digunakan untuk menyucikan tempat tersebut, yang boleh digunakan untuk kesat tempat tersebut, membersihkan kemaluan selepas kita qada hajat, maka boleh digunakan. Walaupun Nabi sebut tentang air, walaupun Nabi sebut tentang batu, tapi ini termasuk dalam wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah orang Inggeris panggil the means, benda-benda, cara. Perkara yang ada kaitan dengan wasilah ni dalam fiqh al-Islami, dia ada keluasan. Asalkan dia sampai kepada objektif yang sama. Jadi kalau sekiranya batu, wasilah yang ada digunakan untuk sampai kepada objektif, matlamatnya adalah membersihkan tempat tersebut, iaitu kemaluan belakang dan depan selepas kita qada hajat, maka apa sahaja yang boleh sampai kepada matlamat yang sama, selagi mana benda tersebut tak dilarang oleh Nabi SAW. Nabi larang guna makanan, Nabi larang gunakan tulang, selagi mana dia tak termasuk dalam larangan Nabi SAW, boleh kita lakukan. Sama juga ulama kita bahaskan pada hari ini, zaman Nabi SAW, Nabi gunakan kayu siwak untuk bersihkan gigi. Jadi pada zaman kita, boleh tak kita gunakan berus gigi?
Kalau kita gunakan berus gigi, adakah kita akan dapat pahala mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagai di kalangan ulama mengatakan, fungsi siwak ni adalah dia punya objektif, matlamatnya adalah untuk membersihkan gigi. Jadi if you use another thing, benda yang lain seperti berus gigi, and dia capai matlamat yang sama, maka insya-Allah akan dapat pahala juga mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak dapat nafikan ada banyak sangat kajian yang menunjukkan tentang kelebihan kayu siwak. Lepas tu saya tengok syekh-syekh saya kalau kat Madinah Al-Munawwarah ataupun di tanah Arab ni, mereka yang gunakan kayu siwak ni gigi mereka putih. Ada kelebihan pada kayu siwak. Jadi pengajaran yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan istijmar. Perkara yang ketiga yang dibahaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi adalah membasuh tangan 3 kali apabila bangun daripada tidur. Jadi kata Nabi, wa idza istaiqadha ahadukum min naumi falyghsil yadayhi. Barang siapa yang bangun daripada tidur, hendaklah dia basuh tangan dia. Salasan, 3 kali. Dan suka kita kongsi dengan antum, basuh yang telapak tangan ni tak sama dengan basuh tangan yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Ma'idah yang kita bacakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin dirikan salat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Kemudian sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lagi. Tangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah tu tak sama dengan yang anggota ni. Maksud kita adalah ini adalah 2 separate hukum. Dalam surah Al-Ma'idah bila Allah wajib basuh tangan, itu hukum dia wajib. Rukun wudu. Kalau tak buat, wudu tak sah. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam this particular hadis adalah bila nak start wudu, jangan terus start dengan anggota yang wajib, tapi di sana ada perkara-perkara yang sunat. Jadi apakah di antara perkara-perkara yang sunat yang kita lakukan sebelum kita start wudu? Antaranya adalah baca basmalah, baca bismillah. Ada sebagian ulama dia galakkan juga baca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antaranya juga adalah dengan kita basuh telapak tangan kita, kan? Sebanyak 3 kali. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW ajarkan kepada kita kalau kita bangun daripada tidur, basuh telapak tangan 3 kali. Di sini timbul satu persoalan. Ustaz, basuh tangan ni jenis tidur yang macam mana Ustaz? Yang dibasuh tangan. Ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama berpandangan kita kalau tidur malam, kira-kira kita tidur pada waktu malam, kemudian kita bangun pagi, maka kita disunatkan untuk basuh telapak tangan kita. Jadi mereka mengatakan tidur yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah tidur malam. Tidur malam bangun pagi, basuh. Tapi mereka mengatakan kalau kita tidur sebelah siang hari, tidur lepas zuhur, tidur sebelum zuhur, ada di kalangan ulama yang berselisih pandangan dalam bab ni. Ulama kita sepakat kalau tidur sebelah malam, bila kita bangun disyariatkan untuk kita basuh tangan kita, telapak tangan kita. Cuma yang menjadi punca perselisihan kalau kita tidur pada waktu siang hari. Adakah disunatkan juga, adakah disyariatkan juga untuk basuh kedua telapak tangan kita? Ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan disunatkan. Jadi mereka faham perkataan tidur dalam hadis ini sebagai umum, iaitu baik tidur malam ataupun tidur siang hari. Ada second opinion di kalangan ulama, mereka berpandangan yang tidur yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah tidur sebelah malam. Kenapa tidur sebelah malam? Kerana dalam sebahagian riwayat hadis yang lain ada disebutkan tentang perkataan malam, bangun daripada tidur malam. Jadi mereka menggunakan riwayat tersebut untuk mengatakan yang basuh tangan dekat sini adalah tidur daripada tidur malam.
Tapi Allah Ta'ala alam dalam isu ini, Allah Ta'ala alam, barangkali pandangan mazhab Syafi'i saya lihat ada kekuatannya, iaitu walaupun dalam sebahagian riwayat hadis ada sebut tentang malam, kan? Tapi Nabi SAW ada explain kenapa Nabi perintahkan basuh. Nabi explain kenapa bila kita bangun daripada tidur sama ada malam ataupun siang, kenapa kita harus basuh kita punya tangan. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam this particular hadis. Apa kata Rasul SAW towards the end of the hadis tadi? Nabi kata, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Translationnya yang tadi, kerana salah seorang antara kamu tidak tahu di mana dia meletakkan tangannya semalam. Kerana salah seorang di antara kamu tidak tahu di mana dia meletakkan tangannya semalam. Jadi seolah-olah menggambarkan antara hikmah kenapa Nabi SAW suruh basuh kedua telapak tangan kita, barangkali kita tersentuh benda-benda yang kotor. Barangkali kita tersentuh benda-benda yang najis ketika mana kita tidur. Tapi usually kalau tidur kat rumah, semua bersih kan, insyaAllah, katil bersih. Maksudnya adalah kalau ada possibility dekat situ kita tersentuh benda-benda yang kotor, itu yang disunatkan untuk kita membasuh tangan kita. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, ini boleh berlaku pada tidur malam ataupun tidur siang. Kerana bila kita tidur kita tak sedar tentang the surrounding. Dia bukan khusus untuk tidur malam sahaja. Jadi saya acknowledge yang benda ini diperselisihkan oleh para ulama. Cuma kata para ulama kita adalah dalam hadis ini Nabi sendiri jelaskan apakah hikmah dia. Dan asam hukum yang mana Nabi SAW sendiri yang jelaskan kenapa kita buat benda tu. Macam tadi saya katakan kepada antum, yang Nabi suruh kita istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Seorang tanya, Ustaz, kenapa masukkan air dalam hidung? Dalam hadis yang lain Nabi explain, kerana salah satu tempat syaitan bermalam dekat tubuh badan manusia adalah di khayshum. Di khayshum. Lepas tu kita akan lihat, kalau sebagian orang kalau dia kena kes kerasukan, kalau jin yang masuk dalam badan dia adalah jin yang terbang ataupun dipanggil sebagai jin tayyarun, kebiasaannya dia dekat sebelah atas badan. Sebagian orang kalau dia kena gangguan atau kita lihat kalau kita pegang dia punya khayshum dia ni, kalau memang jin dia duduk kat situ, orang tersebut akan rasa sakit. Walaupun kita tak cubit, pegang je. Pegang macam letakkan tangan gitu. Kadang-kadang orang tu rasa sakit. Itu yang dijelaskan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita. Seterusnya, pengajaran yang kelima yang kita nak kongsi dengan antum pada hari ini adalah tentang indahnya cara didikan Nabi SAW. Iaitu Nabi SAW, Nabi kaitkan, Nabi hubungkan hukum hakam dengan hikmahnya. Hari ini orang tanya, why? So why this? Banyak sangat why. Adakah salah untuk kita tanya why? Kenapa? Tak salah. Kalau memang kita nak tahu hikmah dia, wisdom behind that particular larangan, tak salah. Kerana kita semua beriman yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. And the All-Wise yang Maha Bijaksana, dia bila perintahkan sesuatu pasti ada hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala bila mengharamkan sesuatu pasti ada hikmah. Allah tak akan syariatkan sesuatu perkara yang sia-sia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata para ulama, setiap daripada hukum dia ada hikmah dia. Walaupun kita tak tahu apa hikmah dia, tapi dia ada hikmah. Saya bagi contoh, solat zuhur 4 rakaat, barangkali orang bertanya apa hikmah dia. Apa hikmah dia? Solat zuhur 4 rakaat. Kenapa tak 3 rakaat macam maghrib? Kenapa tak macam subuh 2 rakaat? Tapi 4 rakaat. Kita cuba fikir, susah nak cari dia punya hikmah. Sama juga dengan solat maghrib 3 rakaat, kenapa 3 dan kenapa bukan 4 rakaat? Solat subuh 2 rakaat, kenapa tak 3 rakaat? Kenapa tak 1 rakaat? Sukar untuk kita fikir tentang hikmahnya.
Tapi kata para ulama, walaupun human mind, walaupun kita tak dapat nak memahami hikmah dia, tapi ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Cuma barangkali normal person suka bagi mereka untuk memikirkan tentang the wisdom ataupun hikmah di sebalik perbuatan tersebut. Especially dalam bab ibadat. Bab ibadat ni nak fikirkan tentang hikmah ni susah sikit. Kita cuma boleh fikirkan secara am sahaja. Saya bagi contoh, kalau orang tanya, apa hikmah di sebalik berpuasa? Jawapan dia ada dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mengatakan hikmah di sebalik berpuasa adalah agar menjadikan orang tersebut hamba yang bertakwa kepada Allah. Secara am. Tapi kalau kita tanya detail, kenapa puasa mula daripada fajar? Kenapa puasa berakhir pada waktu maghrib? Maka itu sukar untuk kita fikirkan tentang hikmahnya. Cuma indahnya cara didikan Nabi SAW, in this particular hadis, Nabi kaitkan hukum hakam dengan hikmah. Pengajaran yang keenam yang kita nak lihat daripada hadis ini adalah syariat Islam mengambil berat mengenai kebersihan. Kan hadis ni pun diletakkan dalam bab taharah, bab berkaitan dengan penyucian ataupun bab bersuci. Dan Nabi SAW mengambil berat sangat tentang kebersihan. Itu yang Nabi SAW ajarkan kita untuk masukkan air ke dalam hidung, cuci this part of the body. Kan? Kalau kita buat comparison dengan agama-agama yang lain, barangkali susah nak cari satu ajaran yang mana dia suruh cuci this part of the body, iaitu lubang hidung kita. Salah satu agama yang mengajarkan benda tersebut adalah Islam. Saya tak pastilah kalau ada agama lain yang mengajarkan. Cuma dalam Islam mengajarkan kita perkara tersebut. Ada beberapa perkara yang saya nak kongsi dengan antum sebelum kita beralih kepada soal jawab sebentar nanti. Adalah tadi Nabi SAW sebut tentang sebagian perkara yang disunatkan untuk kita buat berkaitan dengan wudu. Tadi kita katakan tentang masukkan air dalam hidung. Di sana ada beberapa lagi perkara yang disunatkan dalam wudu yang tak disebutkan dalam hadis ini. Salah satunya kata para ulama kita adalah membaca basmalah ataupun bismillah pada awal permulaan wudu. Itu adalah disunatkan. Yang kedua adalah basuh kedua tangan ketika mana kita nak mula-mula wudu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang ketiga, kata para ulama, kita disunatkan juga untuk bersiwak, iaitu berus gigi kita sebelum kita mengambil wudu. Bahkan kata para ulama kita, siwak ni ataupun berus gigi, dia bukan hanya digalakkan ketika mana mengambil wudu, tapi digalakkan juga kalau kita membaca Quran. Dan sebagian ulama, kalau mereka belajar hadis pun, mereka akan bersiwak, iaitu mereka akan menyucikan gigi mereka. Yang keempat yang tak disebutkan dalam hadis ini adalah tentang berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut kita. Yang kelima yang tak disebutkan dalam hadis ini, according to mazhab Syafi'i, adalah kita sapu kepala kita, the entire head. Last week kita sebut tentang rukun wudu, salah satunya adalah sapu kepala. Cuma mazhab Syafi'i mengatakan sapu kepala kat sini sebahagian saja. Adapun yang the entire head, mereka mengatakan itu termasuk dalam sunat. Jadi according to mazhab Syafi'i, untuk sapu the entire kepala termasuk dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah tunjukkan kepada antum daripada depan pergi ke belakang, daripada belakang pergi ke depan. InsyaAllah bila kita dah sampai kepada hadis yang ketujuh, kita akan tunjuk antum tentang cara mengambil wudu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yang disebutkan oleh para ulama kita juga adalah berkaitan dengan telinga kita juga. Telinga kita walaupun tak disebutkan dalam ayat Quran, tapi para ulama kita mengatakan itu juga perlu kita kenakan air kepadanya. Yang ketujuh adalah menyelati antara jari jemari. So in between kita punya jari jemari ini juga kata para ulama disunatkan kita menggunakan kenakan air kan, kepada jari in between the fingers ataupun di antara jari jemari kita. Yang ke-8 kata para ulama kita di antara sunat wudu adalah kita mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri.
Contoh, kalau benda tu ada dua anggota, kanan dengan kiri, kita mulakan tangan kanan, kemudian yang kiri. Kalau tangan kanan, baru tangan kiri. Kalau telinga macam mana? Telinga kanan dulu. Telinga. Kedua-dua sekali. Kaedah asal adalah bila benda tu ada dua, kita dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi kalau tangan, basuh kanan dulu baru kiri. Kalau kaki, kanan dulu baru kiri. Telinga pun ada dua kan? Jadi adakah kanan dulu baru kiri? Ataupun dua-dua sekali? Nanti kita akan lihat dalam hadis Rasul SAW, for telinga ni dua-dua sekali. Dua-dua sekali serentak. Kita tak kanan dulu, kiri tak. Sama-sama. Kenapa sama-sama Ustaz? Kerana itu ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW ketika mana mereka ceritakan tentang cara wuduk Nabi SAW. Yang seterusnya kata ulama mazhab Syafi'i especially adalah muwalah, iaitu berturut-turut ketika mana kita membasuh anggota badan, anggota wuduk kita. Berturut-turut maksudnya adalah jangan ada gap yang lama sangat. Dah basuh muka, tiba-tiba ada orang call, keluar bilik air, berbual 1 jam kat telefon ataupun handphone, lepas tu nak sambung balik. Ustaz boleh resume balik tak? Tadi one hour ago saya dah start basuh muka, so boleh tak saya resume balik daripada muka terus kat tangan? Kata mazhab Syafi'i adalah muwalah ini termasuk dalam sunnat lah. Sebaiknya kalau boleh jangan ada gap yang begitu lama. Apa itu gap yang begitu lama? Gap yang begitu lama adalah seumpama bila antum buat satu perkara, contoh kita dah basuh muka, kemudian awak angkat telefon, kemudian pada time awak pergi dekat tempat wuduk, air yang kat muka dah kering dah. Itu gap yang terlampau lama, kata para ulama. Kalau boleh, dia berturut-turut. Yang ke-11 kata para ulama adalah tidak dibantu ketika mana mengambil wuduk. Asalnya, kita tak minta bantuan orang untuk cucikan anggota kita kalau sekiranya kita tak sakit. Jadi salah satu perkara yang disunatkan dalam berkaitan dengan wuduk, kata mazhab Syafi'i, adalah kita tidak mengambil bantuan daripada orang ketika mana kita mengambil wuduk. Kita suruh orang basuh ke tangan kita cuma segini je, gini, bagi kepala kita, basuh dia lapkan. Tak. Kalau orang tu orang yang sihat, dia boleh bergerak sendiri, dia yang buat sendiri. Melainkan orang itu adalah orang yang sakit, tak boleh bergerak, maka itu kita bantu dia untuk mengambilkan wuduk. Dan yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah doa selepas wuduk. Juga disunatkan untuk kita membacanya selepas kita mengambil wuduk. Dan doa selepas wuduk ni kita akan lihat dalam banyak-banyak doa, kita ni bila berdoa kita disunatkan tengok bawah. Tapi di sana ada sebahagian doa kita disunatkan tengok ke langit. Dan salah satu doa tersebut adalah doa selepas wuduk. Kita pun solat kita tengok bawah. Atau kata para ulama, kita kalau dekat depan Kaabah pun kita disunatkan tengok dekat tempat sujud ketika mana kita solat. Lepas dah habis solat nak tengok Kaabah silakan. Tapi ketika mana kita mendirikan solat, disunatkan tengok tempat sujud. Tapi Ustaz, tengok tempat sujud, dia punya decoration lawa sangat lah Ustaz. Flower-flower ni. Kita tengok, tiba-tiba kita punya fikiran melayang. Pergi Taj Mahal. Kita teringat tempat yang ada decoration yang macam itu. Boleh tak kita tutup mata ketika mana kita mendirikan solat? Itu juga dibahaskan oleh para ulama kita. Hukum asal kita tak tutup mata. Kita tengok dekat tempat sujud. Tapi kata para ulama, kalau dengan tengok pada tempat sujud, dia boleh buat kita jadi distracted daripada solat tersebut, maka diberikan keringanan untuk tutup mata pada ketika itu. Kalau kita rasa distracted. So which means kalau kita tak rasa distracted, tak rasa terganggu, pada asalnya kita ikut cara Nabi SAW, iaitu melihat kepada tempat sujud. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara yang boleh diraih daripada this particular hadis. Tadi pada hujung-hujung hadis tadi, dia ada perkataan dalam redaksi lain. Ustaz, redaksi ni apa benda?
Dalam redaksi lain maksudnya adalah dalam riwayat yang lain. Kenapa ada riwayat yang lain? Kerana kadang-kadang dalam sepotong hadis ni, dia ada dalam kitab Sahih Bukhari, dia ada dalam kitab Sahih Muslim, dia ada dalam kitab hadis yang lain. That is why sebagai ulama hadis, dia tambah this particular sentence dalam riwayat yang lain. So redaksi yang lain kat sini maksudnya adalah dalam riwayat yang lain. Kerana hadis itu ada lebih daripada satu narration. Jadi saya rasa saya nak beralih kepada sesi soal jawab pula, yang ada yang dah type certain soalan. Jadi ada satu soalan kat sini, soalan yang diajukan, salam Ustaz, waalaikumsalam, berwuduk berdalil daripada hadis Nabi dan Quran. Apakah jika seseorang tidak ikut tertib ataupun urutan, dia sudah menyalahi sunnah dan termasuk melakukan bid'ah, dan apakah sah wuduknya? Okay. Jadi berdalil daripada hadis Nabi dan Quran, betul. Kita wuduk, kita punya sumber adalah wahyu, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Yang ditanya tentang sini adalah kalau tak ikut urutan, okay, adakah itu telah menyalahi sunnah Nabi SAW? Jadi kalau kita berwuduk tak ikut urutan, Nabi ajar kita wuduk start dengan muka dulu, baru tangan, baru sapu kepala, telinga sekali, kemudian baru kaki. Jadi kalau kita tak ikut urutan tersebut, dan kita start dengan kaki dulu, baru muka, maka kita mengatakan perbuatan tersebut telah menyalahi sunnah Nabi SAW, telah menyalahi perbuatan Nabi SAW. Soalan yang kedua adalah batal tak wuduk? Sah tak wuduk tersebut? Dekat sini yang ada isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama dia kata tertib tu adalah termasuk dalam rukun wuduk. Salah satu mazhab yang mengatakan tertib adalah rukun wuduk adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan mengikut urutan adalah termasuk dalam rukun wuduk, which means kalau you tak ikut urutan, wuduk you tak sah. Tapi for some other scholars, mereka lihat yang tertib ni tak termasuk dalam rukun. Mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang sunat. So according to that particular opinion, kalau dia tak ikut urutan tapi dia basuh semua anggota wuduk, maka itu dianggap sebagai wuduk yang sah. Tetapi kurang afdal kerana bercanggah dengan hadis Nabi SAW dan kerana bercanggah juga dengan urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Cuma pada pandangan peribadi saya, kalau boleh elakkanlah kita tak ikut tertib ketika mana kita mengambil wuduk, kerana kita ni dalam kita mendirikan solat, mengambil wuduk, kita sedang ikut sebenarnya Nabi SAW. Untuk bersuci daripada hadas kecil selain batu, bolehkah kita gunakan daun kering ataupun tisu? Okay. Tisu. Jadi tadi kita mengatakan adalah apa sahaja yang dia punya fungsi adalah dia boleh mengesat najis, maka boleh digunakan. Dalam arti kata yang lain, kalau tisu boleh mengesat najis, baik daripada kemaluan depan ataupun belakang, selepas kita qada hajat, maka boleh digunakan. Jadi bab wasilah ni dia luas. Kerana penggunaan air, penggunaan batu, penggunaan tisu termasuk dalam wasilah. Kata para ulama, wasilah ni dia boleh berubah. Sama juga saya sekarang mengajar pakai mikrofon. Nabi SAW ajar sahabat tak pakai mikrofon. Imam-imam di seluruh dunia pada hari ini termasuk Singapura, kalau solat pakai mikrofon. Zaman Nabi SAW, Nabi solat tak pakai mikrofon. Jadi ustaz, boleh tak kita menggunakan mikrofon? Ada tak keluasan dalam hal tersebut? Kata para ulama, yes, ada keluasan. Kerana dia termasuk dalam wasilah, the means. Ibadah ni dia ada dua benda yang kita kena bezakan. Satu, usul ibadah. Yang kedua, wasilah fil ibadah. Usul ibadah ni maksudnya adalah jumlah rakaat solat itu tak boleh berubah. Apa nak baca ketika rukuk, apa nak baca ketika sujud, apa nak baca ketika mana kita diri, macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud, macam mana susun saf. Itu semua adalah termasuk dalam perkara yang kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi dia ada bahagian yang kedua, dia panggil sebagai wasilah fil ibadah. Wasilah.
Wasilah ni macam penggunaan mikrofon. Maka dia ada keluasan dekat situ. Walaupun tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi pada zaman ini kita boleh lakukan. Hatta dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi pun ada digunakan mikrofon. Sama juga dengan bayar zakat. Ustaz, boleh tak bayar zakat pakai pay now? Pay now, pay later, pay yesterday, pay tomorrow. Bank transfer. Tak ada time Ustaz nak pergi nak jumpa amil zakat. Kita transfer je. Hukum asalnya adalah dengan kita jumpa amil, pasal di sana ada unsur-unsur kerohanian, ada baca doa semua. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau digunakan modern methods untuk bayar zakat tersebut, maka asalkan sampai kepada asnafnya, kepada golongan tersebut, kata para ulama tidak menjadi masalah kerana dia termasuk dalam wasilah, the means. Kadar zakat, itu yang tak berubah. Itu yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau zakat harta adalah 2.5%. Dan untuk makluman kita, dan 2.5% tak disebutkan dalam Quran, 2.5% dalam zakat disebutkan dalam hadis Rasul SAW. Siwak itu sunnah. Apakah hukum berus gigi bersama ubat gigi di waktu berpuasa untuk menghilangkan bau mulut sebelum solat? Jadi kalau berkaitan dengan puasa, kat sini ada dua benda yang kita nak bezakan. Pertama sekali adalah apa hukum bersiwak. Kedua adalah apa hukum guna ubat gigi atau dengan berus gigi ketika mana bulan puasa. So ada dua isu kat sini. Bersiwak ni usually dia tak pakai toothpaste. Dia pakai kayu siwak je. Jadi kalau kita kembali pada zaman Nabi SAW, di sana ada hadis yang mengatakan Nabi SAW sepanjang siang bulan Ramadan, Nabi sentiasa bersiwak. Itu yang membuatkan sebahagian di kalangan ulama kita berpandangan, kita bersiwak pada siang hari bulan Ramadan ataupun pada malam hari, no issue. Dia termasuk dalam sunnah Rasul SAW. Isu yang kedua pula yang kita nak bahaskan, apa hukum guna toothpaste bersama-sama dengan berus gigi ketika mana kita pada siang hari bulan Ramadan. First kali, kata para ulama adalah boleh kita gunakan toothpaste pada siang hari bulan Ramadan. Dalam masa yang sama juga kena berhati-hati agar kita tidak menelan air ketika mana kita berus gigi lah. Jangan cari kesempatan atas nama berus gigi tapi sebenarnya nak tak telan air. Jadi kalau kita boleh jaga benda tersebut, maka kita mengatakan adalah dibenarkan untuk dilakukan. Kita tak melakukan, kita tak kata yang benda tu afdal ataupun utama, tapi adalah dibenarkan untuk kita melakukannya. Ustaz, bukan ke bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum daripada kasturi? Kadang-kadang ada sebahagian orang dia guna hadis ni. Kadang-kadang saya lihat sebahagian orang dia dengan adik-beradik dia kata nak ambil bau kasturi. Jadi dia berpuasa, kemudian dia buka mulut dia berikan ke adik dia ataupun ke abang dia. Dia gunakan hadis tadi. Hadis Nabi mengatakan yang bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum daripada kasturi. Tapi dalam sebahagian kata para ulama, dan particular hadis adalah yang dimasukkan adalah di sisi Allah. Maksudnya adalah di hari akhirat kelak. Dan bukan dekat dunia ini. Jadi saya nak simpulkan, penggunaan ubat gigi dan berus gigi pada siang hari bulan Ramadan adalah boleh, cuma kena berhati-hati daripada kita menelan sesuatu hingga boleh membatalkan puasa kita. Soalan yang berikutnya, selepas berwudu, apakah boleh kita lap dengan towel kerana air yang mengalir itu buat kita kurang selesa? Kan? Dekat sini ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Kan? Ada sebagian ulama mengatakan adalah kurang afdal untuk kita lap anggota wuduk kita. Tapi sebagian di kalangan ulama pula mereka berbeza pandangan dalam isu ini. Tapi kalau sekiranya kita rasa kurang selesa ataupun ada certain kemudaratan yang boleh berlaku, melap bekas air wuduk tu taklah sampai kepada peringkat haram. Maksudnya adalah boleh kita lakukan. Tak sampai kepada peringkat haram. Soalan berikutnya, wuduk sah jika orang lain yang menyapu air wuduk kita yang dalam keadaan sakit? Boleh. Maksudnya kita sakit, kita minta orang yang sapukan
ataupun basuhkan anggota wuduk kita adalah dibenarkan kalau memang kita tidak boleh bergerak. Soalan yang berikutnya, harap kira Ustaz jelaskan wanita yang bertudung sewaktu mengambil wuduk di tempat terbuka yang ada kaum lelaki. Lebih-lebih lagi bagi bila cuci kakinya. Kaki adalah aurat wanita. Jelaskan. Jadi wallahu ta'ala alam, kalau boleh as best as possible cuba elakkanlah daripada pamerkan aurat. Jadi kalau sekiranya kita berada kat public, kalau is possible untuk just basuh ataupun sapu sebahagian di kalangan rambut sahaja, itu dah memadai bagi golongan lelaki, golongan wanita. Kalau according to mazhab Syafi'i. Kalau kaki pula, ada ke, kalau boleh itulah, in the first place kalau boleh elakkanlah daripada mengambil wuduk kat tempat umum, especially for the ladies. Tempat ambil wuduk kalau dekat masjid, okay lah, dia punya allocated area. Kalau di tempat awam pun usually kat toilet selalu kat toilet yang orang akan ambil wuduk. Jadi as best as possible cuba elakkanlah daripada kita pamerkan aurat kita ketika mana kita mengambil wuduk. Cuma satu benda yang saya nak point out kat sini adalah aurat kaki wanita ni dia ada sedikit khilaf di kalangan ulama. Kaki wanita sama ada aurat ke tidak. Kaki yang saya maksudkan adalah bawah buku lali. Jumhur di kalangan ulama mengatakan yang kaki juga termasuk dalam aurat, tapi ada satu mazhab iaitu Hanafi. Dia kata kaki ni bukan aurat. Kaki yang kita maksudkan adalah bawah buku lali. Jadi kalau golongan wanita, kalau antum lihat orang-orang yang bermazhab Hanafi dia solat and dia tak tutup kaki dia, tak perlu tegur. Kan kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Muslim, dia kata berkaitan dengan aurat wanita ni ada 3 pandangan yang kita boleh belapang dada. Pandangan pertama yang mengatakan yang seluruh tubuh badan wanita adalah aurat. Itu memang ada daripada dulu. Itu kita boleh belapang dada. Yang kedua, pandangan yang mengatakan seluruh tubuh badan wanita aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu juga kita boleh accept. Pandangan ketiga yang boleh belapang dada adalah seluruh tubuh badan wanita adalah aurat kecuali muka, telapak tangan dan kaki. Kaki yang dimaksudkan adalah bawah buku lali. Itu ada sebahagian pandangan daripada kalangan mazhab Hanafi. Jadi kalau sekiranya ada orang tu mendirikan solat dalam keadaan tidak menutup kaki dia, and dia memang berpandangan yang itu bukan wajib, maka pada pandangan peribadi saya adalah itu boleh kita hormati, tak perlulah kita tegur dan particular perbuatan. Soalan yang berikutnya, hadis ini membicarakan tentang hukum hakam yang seolah-olah sikit di sini dan sikit di sana. Seolah seperti random. Adakah hikmahnya? Jadi memang betul lah kalau antum lihat di sepertiga hadis dia tak tunjukkan tentang cara ambil wuduk dengan sempurna. Ini sepertiga hadis yang keempat ni. Dia cuba sebut tentang masukkan air dalam hidung, keluarkan air daripada hidung. Kemudian ada certain hukum berkaitan dengan istijmar. Ya. Jadi kita tak nafikan memang dia bukan dalam satu hadis, dia adalah bersifat random. Kan apa hikmahnya wallahu taala alam, saya kurang pasti kenapa Nabi SAW di sepertiga hadis Nabi sebutkan beberapa hukum dikumpulkan dekat satu particular hadis. Saya kurang pasti hikmah dia. Ini saya kena buat research, wallahu taala alam. Sambungan, ada sambungan soalan. Yang tadi tu, untuk soalan ini yang pasal yang wanita tadi dia ambil wuduk dekat public, ada continuation dia.
Selepas ambil wuduk seperti biasa, kita beralih ke tempat lain yang tertutup dan sambung mencuci kaki menggunakan spray. Adakah ini dibolehkan? Jadi dia dah basuh semua. Bila kaki dia tak nak pamerkan aurat dia pergi kat another tempat yang lain. Kemudian dia gunakan spray untuk basuh kakinya. Adakah dibolehkan? Kita mengatakan dibolehkan. Cuma kalau according to pandangan mazhab Syafi'i, kalau boleh dia punya gap tu jangan lama sangat. Tempoh antara the last anggota yang kita basuh, sebelum kita basuh kaki usually adalah sapu kepala dengan telinga. Jadi lepas sapu kepala dengan telinga, kalau boleh gap dia jangan begitu jauh, dan kita pergi ke tempat yang tertutup, kemudian kita ambil botol dan kita basuh kaki kita. Adakah dibenarkan? Itu adalah dibenarkan. Cuma satu benda saja yang tadi kita katakan, kalau boleh elakkan daripada gap yang terlalu lama. Jadi ada lagi beberapa hadiah nak diberikan kat sini. Ada 5 buku yang kita nak ajukan, tapi ini bukan Datul Ahkam lah, buku lain. Jadi saya just bagi 5 soalan, insya-Allah ta'ala. Siapa jawab yang pertama sekali, kita akan berikan kitab tersebut. Jawapannya adalah through WhatsApp sahaja dalam kumpulan. Jadi soalan saya yang pertama adalah, masukkan air dalam hidung, apa istilah yang digunakan dalam hadis? Ataupun apa istilahnya dalam bahasa Arab? Masukkan air ke dalam hidung, apakah istilahnya dalam bahasa Arab? Jadi saya ada beberapa jawapan. Jawapan yang paling tepat adalah yang dijawab oleh Nur Irsyad, iaitu istinsyaq. Ada jawab insyirah, ada istinsyar. Ijtihad berbeza-beza. Tapi istinsyaq itu adalah yang lebih hampir kepada kebenaran. Nanti kita akan berikan kepada Irsyad. Soalan yang kedua, keluarkan air, hembuskan air daripada hidung. Keluarkan air daripada hidung. Apa istilahnya? Okey. Dah dapat jawapan dia dah. Iaitu istinsyar. Ada Puan Wan Anum. Jadi yang pertama tadi Irsyad, kedua adalah Puan Anu. Soalan yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tidur pada waktu siang hari, kita bangun, adakah disunatkan untuk kita cuci tangan? Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tidur pada dah jawab kan? Tapi kita nak berikan orang berbeza lah. Tadi Wan Anum jawab betul. Wan Anum jawab dulu ke Puan Marini jawab dulu? 10-1 ni semua ni. Ya. Tadi Rahim ya? Macam mana Cik Rahim yang jawab dulu? 10-1. Jadi itu dah soalan ketiga dah. Soalan yang keempat, tadi saya kongsi dengan antum, syaitan bermalam dekat salah satu tubuh badan manusia ketika mana kita tidur. Apakah anggota tersebut? Okey, jadi saya rasa banyak yang jawab betul. Cuma saya rasa yang tadi tu Puan Maraini jawab yang paling cepat. Puan Maraini yang jawab paling tepat. So the last soalan for today, insya-Allah ta'ala. Sebutkan salah satu perkara yang disunatkan dalam wudu. Salah satu perkara yang disunatkan dalam wudu. Jadi Puan Maimunah jawab yang paling cepat, iaitu membaca basmalah, iaitu membaca bismillah. Jadi ada beberapa nama tadi, iaitu Puan Maimunah tadi, Puan Maraini, Puan Anu. Tadi kita ada saudara kita Irsyad. Siapa lagi satu? Yang tadi saya sebut nama. Saya rasa Tuan Rahim. So nanti lepas habis kelas ni boleh ke depan lah untuk ambil buku antum. Ada pemberian daripada salah seorang daripada saudara kita yang baik hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya.
kerana sudi untuk memberikan buku-buku ini. Jadi pada hari ini saya rasa saya berpada setakat di sini sahaja, insya-Allah taala. InsyaAllah pada minggu depan kita akan beralih kepada hadis yang berikutnya. Masih lagi berkaitan dengan bersuci ataupun taharah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dalam penyampaian datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.